أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kepada semua? Harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah, pada kali ini merupakan episod kami yang pertama berkenaan dengan kita healingkan kita punya diri sendiri dengan Al-Quran. Dan insya-Allah untuk kita membuka tirai kita akan mulakan kita punya surah dengan surah An-Nas, bermula daripada belakang di dalam juz Ammah, juz yang ke-30. Dan dalam surah An-Nas ini ada terdapat pelbagai perkara yang boleh kita ambil pengajaran daripada dia. Bukan sahaja kita dapat mengetahui tafsir antara ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita juga boleh tadabbur, iaitu kita mengambil surah ini sebagai satu sarana, sebagai satu tempat ataupun satu benda untuk kita memperbaiki hati kita, untuk kita healingkan hati kita dengan jauh lebih baik. Jadi sebenarnya tugas ataupun tujuan kita punya podcasting The Healing Companion ni adalah untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya kitab untuk kita berdamping dengannya. Pertama, sebagai kita untuk mendapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Keduanya, kita menjadikan kitab Al-Quran ni sebagai kitab yang utama untuk kita kembali kepadanya, untuk kita rujuk kepadanya saat-saat kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita dipenuhi dengan pelbagai pancaroba, akan tetapi ketahuilah, Al-Quran adalah kitab yang sebaik-baiknya untuk kita berpegang dengannya dan untuk kita mengubati diri kita dengan Al-Quran. Dan surah yang baru saya bacakan tadi adalah surah An-Nas, surah yang biasa dibacakan oleh ramai sangat orang. Akan tetapi betapa sikitnya orang yang memahami intipati yang sedang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada kali ini sedaya upayanya saya untuk memahamkan para pendengar sekalian untuk berkenaan untuk kita memahami berkenaan dengan surah An-Nas, baik daripada tafsirnya dan juga tadabburnya, untuk bagaimana kita nak apply dalam kehidupan seharian kita. Jadi apabila bermula daripada sekarang, apabila kita membaca surah An-Nas setiap daripada salat, selepas daripada salat, ataupun sebelum daripada kita tidur, ataupun zikir pada waktu pagi, zikir pada waktu petang, maka apabila kita membaca surah An-Nas, lebih dirasakan di dalam hati dan lebih bermakna untuk diri. Jadi itu adalah lebih baiklah, kerana tujuan kita membaca doa, membaca surah, pasti ada beberapa faedah, beberapa perkara yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak naklah setiap kali kita baca Al-Quran, baca surah, kita tak faham dan juga kita pun tak tahu sebenarnya apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan mulakan daripada surah An-Nas. Semoga ini akan menjadi pengubah kehidupan anda semua, insya-Allah. Baik, di dalam surah An-Nas yang baru saya bacakan tadi, setiap surah pasti ada sebab penurunannya. Dan sebab turunnya surah An-Nas sama seperti sebabnya turunnya surah Al-Falaq yang akan dibincangkan pada episod yang akan datang. Akan tetapi secara ringkasannya, surah An-Nas ni diturunkan adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang lelaki Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir, maka secara ringkasnya turunlah Jibril alaihi salam dan meruqyahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-muawwidhatain. Al-muawwidhatain ini maksudnya dua surah yang mempunyai perkataan perlindungan. Surah yang pertama adalah Qul a'udzu birabbin nas. Surah yang kedua adalah Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu iaitu aku memohon perlindungan. Al-mu'awwidhah iaitu perlindungan. Al-mu'awwidhatain iaitu dua perlindungan. Jadi apa yang saya sedang membincangkan sekarang adalah perlindungan yang pertama, iaitu surah An-Nas. Jadi itu adalah sebab penurunan surah An-Nas.
apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir, Jibril alaihi salam turun dan kemudian ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Dan pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir adalah seolah-olah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhayalkan, seolah-olah beliau mendatangi isterinya. Akan tetapi tidak. Ini semua adalah permainan sihir semata-mata. Dan kerana itulah poin yang pertama boleh kita dapat adalah surah An-Nas adalah merupakan satu surah yang kuat untuk kita meruqyah seseorang. Baik. Jadi sebelum kita mendalami dalam surah An-Nas, ingin saya membuka tirai sebelum kita memasuki dalam surah ini adalah untuk kita mengingatkan diri saya sendiri terlebih dahulu dan juga kepada para pendengar sekalian bahawa kehidupan di dunia ini yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan pancaroba, penuh dengan ujian dan penuh dengan dugaan. Dan juga penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala pun ada berbeza-beza. Ada yang di golongan manusia, iaitu kita lah, kita di dalam golongan manusia. Ada juga yang seperti manusia tetapi tidak kelihatan, iaitu makhluk yang kahwin seperti kita, makan minum seperti kita. Ada yang Islam dan ada yang bukan Islam seperti kita. Ada yang belajar dan juga tidak belajar seperti kita. Ada yang mengajak kepada kebaikan, ada yang mengajak kepada keburukan, seperti manusia juga. Cuma satunya perbezaannya adalah mereka tidak kelihatan. Mereka tidak kelihatan seperti kita manusia di alam dunia. Mereka di alam yang berbeza, tetapi kehidupan mereka sama. Siapakah itu? Mereka adalah jin. Tetapi jin adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sama seperti kita, tetapi satunya fiziknya berbeza, mereka tidak kelihatan. Di dalam surah A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka ni melihat kita di mana kita ni tidak dapat mereka. Saya ringkaskan makna dia. Jadi ini adalah jin, golongan jin. Dan golongan jin dan manusia ni agak sama antara kita dengan mereka. Tugasan mereka pun sama. Kerana itu dalam surah An-Nas nanti kita akan dapati bahawa di akhir kalimat surah An-Nas berbunyi bagaimana? Minal jinnati wan nas. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara golongan jin dan golongan manusia. Menyamakan antara sebabnya apa? Mari kita masuk ke dalam surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dengan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan bismillah, iaitu di dalam kitab Al-Imam Fakhr Razi dalam tafsir kabir ada menunjukkan bahawa antara sebab kenapa bismillah ini huruf ba dimulakan dengan baris bawah adalah untuk menunjukkan tawaduknya diri kita, adalah untuk merendahkan diri kita sebelum kita mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang adalah untuk memperingati diri kita sebelum kita membaca Al-Quran, adalah untuk kita tahu setiap kali dalam kita menjalani kehidupan Allah Subhanahu wa taala ada di situ yang Maha Pengasih, yang mengasihani diri kita dan Maha Penyayang. Jadi apa sahaja yang berlaku dalam diri kita semuanya adalah atas sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji yang dia tidak akan menzalimi diri kita, akan tetapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita tak percaya bahawa Allah tu yang ada, yang Maha Penyayang, yang Maha mengasihani ke atas diri kita. Jadi ingat para pendengar sekalian, Allah itu ada, Allah sayang kepada kita dan Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Maka bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulakan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku meminta perlindungan dengan Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada tiga perkara. Perkara pertama adalah Rabbin nas, iaitu Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menguasai segala sesuatu, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Kemudian Malikin nas, raja bagi segala manusia. Yang kemudian yang ketiga adalah Ilahin nas, iaitu Tuhan bagi sekalian manusia. Atas urutan ni sebagian ahli tafsir mengatakan bahawa ini merupakan urutan antara yang mana jika seseorang tu mengalami masalah, mereka akan menjalani urutan sebegini. Saya bagi satu contoh. Jika seseorang ada masalah hutang piutang, pertama sekali yang dia akan pergi kepada siapa? Dia akan pergi kepada mereka yang mempunyai keuangan lebih. Kan? Mereka akan pergi mereka yang mampu untuk membantu mereka, membebaskan mereka daripada masalah hutang.
Kalau mereka tak mampu untuk pergi kepada orang yang mempunyai kewangan yang lebih, maka kita nak kena tahu bahawa mereka akan beralih daripada merujuk kepada seseorang yang mempunyai kewangan lebih, mereka akan merujuk kepada autoriti yang lebih tinggi, iaitu yang mentadbir, pergi kepada mahkamah atau pergi kepada mana-mana tempat lah yang mampu membantu dia. Kalau itu pun tak boleh nak membantu dia, pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kan? Kerana itulah antara sifat, salah satu sifat daripada manusia begini, dia akan pergi kepada orang yang mungkin boleh tolong dia dulu. Kalau tak boleh, dia akan pergi kepada higher authority, kemudian dia akan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendidik kita. Dia kata apa saja masalah yang kita alami, ingatlah Allah itu ada. Kerana Allah yang mentadbir segala sesuatu. Kau nak sesuatu daripada aku, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mempunyai higher authority. Sesiapa sahaja higher authority daripada mata pandangan kita, Allah ni lebih tinggi daripada mereka. Malikin nas. Kemudian pada akhirnya Allah mengingatkan kita bahawa Allah satu-satunya Tuhan yang mampu membantu dia untuk keluarkan dia daripada segala masalah yang dia alami. Saya ingat satu pesanan teman saya ketika saya dalam pengajian dahulu, dia berpesan kepada saya. Dia katakan, ingat, apa sahaja masalah yang kita hadapi, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, solusi daripada masalah yang kita hadapi juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita menghadapi satu masalah, jangan kita beralih mata pandangan kita kepada manusia, tetapi beralih mata pandangan kita kepada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita, katakanlah aku minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mentadbir, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai sifat ketuhanan. Kita minta perlindungan daripada apa? Kita minta perlindungan daripada min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan daripada kejahatan-kejahatan yang membisik-bisik. Okey, min syarril waswasi al-khannas, yang datangnya daripada al-khannas. Kejahatan membisik-bisik yang datang daripada al-khannas. Al-khannas ni maksudnya apa? Al-khannas adalah satu sifat yang datang dan pergi. Yang datang dan pergi. Al-khannas ni merujuk kepada syaitan. Kerana syaitan ini akan lari ketika hati kita ni terisi dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saat hati kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan datang kembali. Kerana itulah berapa ramai daripada kita yang kadang-kadang kita salat, hati kita melincung ke mana-mana. Kita akan teringat dalam salat, kita akan teringat kita nak masak apa. Dalam salat kita akan teringat barang kita yang hilang. Dalam salat kita akan ingat sekarang dah pukul berapa, nak plan masa-masa kita nak pergi ke sana dan ke sini di dalam salat. Kerana hati kita ni tak cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni lalai dengan mudah-mudahnya. Kerana itulah setiap kelalaian hati kita, Al-Khannas itu akan datang. Syaitan akan datang dan akan mengganggu hati kita. Kerana itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu, elakkanlah aku daripada bisikan-bisikan Al-Khannas, iaitu bisikan-bisikan syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah Subhanahu Wa Taala bagi detail sikit, iaitu bisikan ni bisikan di mana? Bisikan di telinga sahaja ke? Tidak. Tetapi bisikan yang terus menuju kepada hati manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, iaitu terus menuju ke hati manusia. Kenapa agaknya bisikan itu ditujukan kepada hati manusia? Kerana hati manusia adalah organ yang paling penting sekali di dalam kehidupan, di dalam kita punya badan. Di mana hadis Nabi SAW mengatakan apa? Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salihal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam badan manusia ni ada seketul daging, di mana daging ni jika baik, maka baiklah seluruh badan kita. Maka daging ni kalau rosak, maka rosaklah seluruh badan kita. Apakah daging itu? Ala wahya al-qalbu, iaitu hati. Kerana itulah berhati-hati dengan hati kita, berjaga-jaga. Bisikan ini syaitan akan terus menuju kepada hati kita. Kerana dalam hati kita ini boleh menyebabkan pelbagai perkara yang akan terjadi. Dalam hati akan menimbulkan perasaan hasad. Dalam hati akan menimbulkan perasaan jealous sebagainya, perasaan membenci, perasaan cemburu, perasaan tak cukup, perasaan tak bersyukur. Semuanya datang daripada hati. Kerana itu jika hatinya baik, semuanya akan baik. Kerana itulah syaitan ni bijak orangnya. Mereka ni bijak. Kerana dia akan berbisik bukan sekadar di kepala kita, tetapi membisik terus di dalam hati kita untuk menjejaskan kehidupan kita. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada bisikan-bisikan jahat ni yang datang daripada golongan jin dan manusia.
Kerana kita nak kena tahu, syaitan ni bukanlah satu makhluk yang dinamakan syaitan, akan tetapi syaitan ni adalah satu sifat. Syaitan adalah satu sifat, yang mana sifat syaitan ni dinamakan sebagai satu sifat yang tidak suka mentaati, yang sentiasa membangkang, yang sentiasa melakukan kemungkaran. Kerana itu syaitan ni datang daripada perkataan syutun. Kalau dalam telaga yang dalam ni dalam bahasa Arab dinamakan bi'run syutun, iaitu telaga yang sangat dalam, yang sangat jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan iaitu yang bermaksud, iaitu sifat yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa mengajak kepada keburukan, yang sentiasa mengajak kepada kelalaian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah sifat syaitan ini bukan sahaja daripada jin. Kadang-kadang kita akan hadapi manusia yang selalu mengajak kita kepada keburukan, kan? Kita kenal sebagian manusia yang kalau kita berada dengan mereka, pasti dia akan mengajak kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, mengajak kita untuk melalaikan diri kita daripada ibadah kepada Allah. Ini yang dinamakan sebagai sifat syaitan. Dan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat syaitan ini yang terdiri daripada golongan jin, sama ada membisik terus ke hati kita, ataupun daripada golongan manusia yang sentiasa mengajak kita untuk lalai daripada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan surah An-Nas ini merupakan perlindungan, iaitu protection diri kita daripada segi batin, protection hati kita. Kerana itulah jaga hati kita dengan baik-baik. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dia katakan pada akhirat nanti tidak ada yang lagi bermakna melainkan hati yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang di mana tidak ada manfaat langsung harta dunia, tidak ada manfaat langsung anak-anak kita, tetapi yang paling manfaat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang di mana tidak ada manfaat langsung harta dan anak, akan tetapi yang paling manfaat pada ketika itu adalah mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang sangat-sangat bersih. Kerana itulah amalkan surah An-Nas sebagai perlindungan diri kita daripada sifat-sifat syaitan yang datang daripada golongan jin maupun golongan manusia. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bermanfaat kepada para pendengar sekalian. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.